Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, terima kasih pada Is, pada Adam, Haziq dan juga Nazril yang masuk kelas cikgu pagi ni. Ada 4 orang daripada 26 orang. So yang tak masuk macam biasa, bila cikgu share video, tolong tengok dan tulis nama dalam ruangan komen. Okey, kita masih lagi dalam topik yang ke-6. Okey, daripada 8 topik. Maksudnya hari ni cikgu rasa topik bab 6 ni akan habis lah. Okay. Dalam minggu ni cikgu rasa minggu depan paling lewat pun kita akan habis silibus, melainkan cikgu kena ulang balik bab 2. Yang cikgu tak ajar, kita akan ulang balik bab 2. Sebab dijangka bulan 6 cikgu akan dapat tajuk untuk kerja khusus kamu. Dan bila kita dapat tajuk je, kita akan terus fokus kepada kerja khusus. Dan kita tak akan tengok lagi dah apa PDPR untuk buku teks ni. Kita akan fokus pada kerja khusus. Okey, kita dah belajar minggu lepas tentang lupa tadi. Tentang penjanaan idea, bagaimana kaedah untuk kita mengeluarkan idea-idea apabila kita melakukan kerja khusus nanti. Okey, cikgu dah ajar minggu lepas kita ada, tak salah cikgu, kita ada 6 jenis pemikiran. Okey, kalau kamu lihat video cikgu sebelum ni, kita ada pemikiran. Cikgu lambat sikit. Kita ada pemikiran yang pertama, logical. Okey, kita ada kreatif. Kita ada intuitif. Okey, yang pertama kita ada logical, kreatif, logical, kreatif, lateral, analytical, critical, intuitif. Yang cikgu dah ajar dalam kelas PDPR pada minggu lepas. Dan untuk kamu, kebiasaannya soalan yang ini akan keluar pada bahagian A. Bila buat notah, kurang-kurangnya kamu tahu 2 daripada ciri-ciri pemikiran. Contohnya katakan pemikiran lateral. Kalau ada 5 ni, paling kurang 2 atau 3 kamu ambil dah cukup memadai untuk kamu ingat. Sebab exam dia tak keluar 5-5 sekali macam mana cikgu sebut. Biasanya dia akan keluar 2 ataupun 3. Okay. So hari ni kita ada analytical, critical. Ini jenis-jenis pemikiran yang kita dah belajar pada minggu lepas. Hari ini kalau kamu ada buku teks tak? Depan kamu ada buku teks. Kalau ada buku teks, kamu buka muka surat 104. Okey, muka surat 104. Kaedah penjanaan idea. Okey, yang 6 itu tadi adalah jenis pemikiran. Okey, yang ni adalah pemikiran. Maksud cara-cara kita berfikir. Tapi ini adalah kaedah dalam penjanaan idea, di mana kita ada 3 kaedah penjanaan idea. Yang pertama adalah sumbang saran. Okey, bukan sumbang mahram. Sumbang saran. Yang kedua, kita akan ada kaedah perbincangan. Dan yang ketiga, kita akan ada kaedah kritikan. Okey, kita pergi pada kaedah yang pertama, sumbang saran, atau bahasa Inggerisnya dipanggil brainstorming. Maksudnya, biasanya sumbang saran ini dilakukan secara berkumpulan untuk menjana idea yang banyak dalam masa yang singkat. Lepas ni kita cuba buat satu, cikgu akan bagi satu masalah, kita akan cari satu masalah. Kita akan bincangkan apakah penyelesaian yang kita boleh lakukan. Okey, dalam sesi sumbang saran, beberapa peraturan yang kita kena patuhi. Yang pertama, sesi sumbang saran, ahli kumpulan mesti mengenali antara satu sama lain dan mempercayai antara satu sama lain. Itu yang pertama. Dia tak boleh pada orang luar kita bincang. Contohnya katakan masalah sekolah kita panggil orang luar datang untuk bagi idea. Itu tak betul. Dan sesi sumbang saran tak boleh. Sebab kita kena kenal orang tersebut dan kena percaya orang tersebut. Yang kedua, tidak mengadili sesuatu idea. Contohlah, katakan
masalah sukar bangun tidur di waktu pagi. So adalah kawan kamu bagi idea, dia kata ambil api bakar je sebab tak sembahyang subuh. Okey. Idea dia macam tu. Tapi kawan kamu seorang kata mana boleh. Kita tak boleh buat tindakan macam tu. Itu tak boleh. Maksud dia, bila orang bagi idea, kita tak boleh nak judge idea tersebut boleh diterima ataupun tak boleh. Kita mula-mula dia kata bakar, okey, idea daripada katakan Nazril, okey, kita bakar je dia contoh. Tulis je. Dia tak ada orang cakap tak boleh nak tolak idea semasa dalam sesi sumbang saran. Okay, yang ketiga, kena faham topik. Ni orang cerita pasal lain, dia baginya idea yang lain. Kemudian ada masa. Okay, sebab dalam perbincangan, kebiasaannya kalau terlalu lama, kita manusia, fokus kita boleh tahan 30 minit je. Lebih 30 minit, dia dah merapu dah. Tak boleh, sebab tu dia mesti ada tempoh masa. Kemudian kena berfikir secara bebas tanpa paksaan. Kemudian daripada sumbang saran, kita akan buat keputusan. Okay, contoh, kita ada berlima sekarang ni, dah masuk seorang lagi adalah Khairul Iman. Bagi satu contoh. Ataupun kita buat masalah terkini. Sebab dok risau sekarang ni COVID. Kan? Okay, masalah kita sekarang ni adalah COVID-19. Okay, cikgu akan catat idea macam mana kita nak cegah COVID-19 daripada merebak. Seorang fikir satu. Bagi satu. Apa? Cari idea yang tak ada sekarang, yang tak ada, macam pakai mask, penjarakan sosial, kan? Jangan keluar rumah, susah dah. Mana ada lagi tak? Tajuk lain lah. Tajuk apa yang kita nak bincang? Contoh, bagi satu contoh masalah kita bincang untuk kita buat kaedah sesi sumbang saran. Contohlah, apa dia? Kepala caja ada dua mata. Itu apa? Bukan, sekarang kamu tak cerita masalah lagi. Cikgu nak tahu apa masalah dia. Kita tak ada masalah. Okey, katakan masalah, jangan sebut satu, nanti kalau macam tu dia jadi susah nak cari. Masalah, senanglah kita buat, masalah tak hadir kelas online. Okey, masalah dia tidak hadir kelas online. Kita kena cari, keluarkan idea bagaimana kita nak tarik kawan-kawan kita masuk kelas online. Contoh yang pertama, bagi. Cikgu bagi idea. Okey, cikgu bagi idea. Okey, tu punya idea. Iman. Dapat markah exam. Tak apa, dia dalam ni tak boleh terima. Okey. Markah tambahan. Okey. Kemudian yang ketiga, Adam. Kau punya cadangan, idea kau? Call banyak kali. Okey, 4. Haziq dah jawab dah. Iman tak jawab. Siapa tak jawab lagi? Dah jawab belum? Yalah, ada 2 orang lagi. Nazril, cadangan kamu? Kurangkan masa belajar. Okey, kita apa? Seorang lagi. Siapa tak bagi hadiah? Iman tak ada, Iman? Cadangan kau. Fikir. Lamanya. Cikgu, aku belasah je bila jumpa. Contoh kan, bila jumpa. Iman, cepat Iman. Allah, pagi-pagi otak jam pula. Beku pula otak.
Cepat Man, satu je Man, bagi je, apa saja. Lewatkan kelas. Lewatkan masa kelas. Kan? Okey, lewatkan masa kelas. Okey. So, dalam pemasaran, kita buat macam ni lah. Kita ada 6 orang, masuk cikgu. So, waktu bagi idea, kita tak boleh nak condemn. Contohnya, katakan cikgu cakap, cikgu punya idea, belasah je boleh jumpa kan. So, Iman balas, cikgu, mana boleh cikgu? Takkan pasal tak datang kelas cikgu nak rotan. Banyak lagi cara cikgu boleh buat. Waktu sumbang saran, benda tu tak boleh dilakukan. Maksudnya bila kamu dengar apa idea yang kamu rasa tak logik, kan, tak logik, tak masuk akal. Contoh, cuba bagi satu idea yang tak masuk akal. Bunuh. Bunuh. Contohlah bunuh. Kamu kata, cikgu, kita bakar je cikgu. Bakar ke bunuh kan. Kalau ikut idea tersebut memanglah tidak boleh diterima sama sekali. Tapi dalam sumbang saran, kita kena terima juga. Okay, lepas katakan yang ketujuh, katakan ni saya sebut seperti je, kata bunuh je. Mampus dia, mati kau. Bunuh je, okey. Dah ada. Bila kita dah keluarkan idea, kita akan buat keputusan daripada 7 idea ni. Idea mana yang kamu rasa yang sesuai. Okey. Sesi sumbang saran, inilah idea dia. Okey. Kita bagi idea sahaja. Boleh? Itu sumbang saran. Sebab lepas ni kita akan cari mana idea yang terbaik. Itu sumbang saran. Boleh? Kita pergi pada yang kedua. Perbincangan. Perbincangan lebih kurang sama macam sumbang saran. Tapi perbincangan, kalau kita lihat di sini, perbincangan kumpulan untuk mendapatkan idea atau kata putus tentang sesuatu isu. Okay. Ia boleh jalankan antara ahli dan kumpulan, antara ahli kumpulan dengan pembimbing atau antara kumpulan dengan kumpulan tertentu. Topik perbincangan mestilah dipersetujui serta setiap idea atau pandangan lain perlu diterima dan dihormati. So, peraturannya dia sama macam sumbang saran. Tetapkan topik. Idea yang diberi menjurus kepada penyelesaian masalah. Okay, beza dia dengan sumbang saran. Okay, kalau kamu tengok sumbang saran, idea kita bagi, kita main bantai aja. Yang terfikir kepala otak kita bagi je. Walaupun idea kita bagi tu, contoh katakan bunuh je. Mana nyelesai masalah? Lepas tu confirm tak masuk kelas dah. Sebab dia dah mati. Kan? Tapi dalam perbincangan, okay, dalam perbincangan, idea yang kita bagi mesti menjurus kepada penyelesaian masalah. Kemudian, bincangkan dan bahaskan setiap idea yang ada serta dicatatkan. Setiap idea harus mempunyai data dan maklumat sokongan. Setiap idea terbaik dipilih merupakan pilihan kumpulan tersebut dan punya alasan tertentu. Okey, sekarang ni kita buat pula perbincangan atas tajuk yang sama. Okay. Terus menjurus. Tadi kata dapat hadiah. Okey. Dapat hadiah ni boleh menyelesaikan masalah tak? Kita topik dia tak sama. Tidak hadir kelas online. Okey. Dapat hadiah. Boleh tak rasa-rasanya menyelesaikan masalah? Rasa-rasanya. Kalau dapat katakan siapa masuk kelas, cikgu bagi 100. Masuk. Selesai masalah cikgu. Kan? Macam cikgu pernah masa kerja kilang itu, datang interview, pada masa tu RM20 banyak, tahun 90-an, 94. Siapa datang interview dapat RM20? Masa tu fikir, janji aku pergi interview dapat RM20, siapa tak nak? Kan? Bukan nak kerja pun, tapi nak dapatkan RM20 tu. Maksud dia, kalau sesi perbincangan, kita kena kaji, boleh tak menyelesaikan masalah? Okay. Kemudian, cuma di sini dalam perbincangan kita kena ada data. Okey, kebiasaannya cikgu rasa yang tak masuk kelas online ni, kan kamu dapat tak satu maklumat daripada guru kelas yang suruh kamu update peranti yang kamu gunakan untuk kelas online kan? Sebab ada pelajar yang tak ada telefon, ada pelajar yang tak ada data. Benda-benda tu boleh diperbincangkan. Kemungkinan besar itulah punca-punca ramai pelajar tak masuk
kelas online. Kemungkinan besar. Sebab tu dalam perbincangan, kita kena ada data. Okey. Dalam sumbang saran, tak payah, kita bagi je. Dan dalam perbincangan, last kali contohnya dalam perbincangan, kita ada 7 cadangan. Okey. Kita kena majoriti. Idea mana yang kita rasa boleh menyelesaikan masalah. Contohnya kita ada 7. Okey. Cikgu bagi hadiah, cikgu bagi makan exam, cikgu call, lewatkan kelas, kurangkan masa belajar, belasah je bila jumpa, bunuh je. Contohlah katakan dalam kita bertujuh ni, kebanyakan kita pilih kurangkan masa belajar. Contoh. So, kalau itu yang paling ramai, maka idea ini kita akan terima. Dapat beza tak antara perbincangan dengan sumbang saran? Okey, maksud dia sumbang saran kita bagi idea je, kita tak bincang pun idea tersebut. Kita bagi je. Tapi dalam perbincangan, idea tersebut kita akan bincang. Okey. So, kaedah yang ketiga, kaedah sesi kritik. Okey. Sesi kritik ni kita reflect balik kepada sumbang saran. Sebab bila kita ada idea, kalau perbincangan, kita bincang terus idea tersebut. Kita bagi satu idea, kita bincang. Boleh tak? Tak boleh. Idea tak sesuai. Okey, apa idea lain? Itu perbincangan. Kita pergi pada satu idea ke satu idea. Kita bincangkan idea by idea. Sumbang saran kita bagi sahaja idea. Tapi lepas sumbang saran kita akan buat sesi kritik. Di mana kalau kamu lihat sesi kritik, bertujuan untuk mendapatkan maklum balas daripada orang lain mengenai reka ciptaan atau idea. Ia dapat membantu pembinaan idea lebih baik dan juga mengenal pasti kelemahan sedia ada. Okey, contoh sekarang kita nak buat sesi kritik. Kita dah ada idea. Okey, cikgu nak kamu kritik sama ada bagus ataupun tidak. Okey. Pertama, cikgu bagi hadiah. Cikgu akan pilih seorang-seorang. Contohnya Is. Kritik idea yang cikgu bagi hadiah. Boleh. Bagi alasan. Yelah, tahulah boleh. Okey, itu kamu. Kamu kata, boleh. Kalau cikgu pula, oi, mampus kau. Tak boleh, tak boleh, tak boleh. Kalau budak ada 26 orang, satu kelas 26 orang, kalau cikgu ada 6 kelas, kau gila, cikgu nak bagi hadiah. Kalau cikgu kata, oi, tak boleh, idea ni tak boleh pakai. So, masuk dalam sesi tu, kita akan berbalas-balas. Ada yang puji, ada yang kritik. Sebab tu, dalam bidang pekerjaan nanti, kita kena terima hakikat bahawanya bukan semua idea kita diterima. Sekarang ni pun kan masa kat sekolah kan, kadang-kadang ada benda idea kamu, orang duk kutuk idea kamu. Apalah bodoh punya idea, tak boleh pakai langsung. Itu dalam sesi kritik, dalam mesyuarat tu memang kamu boleh bantai ada orang, kamu boleh kutuk ada orang, boleh macam-macam. Okay? Tapi di luar, macam kamu tengok dekat parlimen, betul? Pernah tengok tak sesi parlimen Malaysia? Kadang-kadang tengok dalam Dewan Parlimen tu, dia bantai kau-kaunya, dia kutuk memang kau-kaunya kan. Tapi sebenarnya dekat luar, siap minum kopi sama je dia orang, boleh gelak-gelak lagi. Seolah-olah macam berlakon tau. Masuk dalam parlimen, perempuan-perempuan gaduh dekat luar elok. Tapi itulah orang yang bersikap terbuka. Maksud dia, aku bergaduh dengan kau pasal kerja. Dua pada kerja, kita kawan. Sebab tapi banyak orang, dia tak boleh membezakan tau. Di antara kerja dengan kawan, dengan hubungan kawan kan. Pasal kerja, dia bengang. Kau duk bantai dia pasal kerja. Dekat luar pun hubungan kawan tu jadi renggang. Tu jadi memang orang yang tak betul macam tu lah. Tapi kalau kamu nanti akan datang bila kerja is kerja. Kau nak bantai aku kerja ke, aku nak bantai kau ke. Tapi kat luar kita lah kawan. Tinggalkan kerja, tempat kerja, keluar kita geng. Itu je. Okay. So, itu yang pertama. Itu is, dia kata boleh. Kemudian Iman, maka exam tambahan. Iman, boleh? Tak kisahlah.
Tak apalah, maksud dia Iman yang komen. Cikgu menyatakan dia, Iman komen. Boleh. Sebab apa memang boleh? Alasan. Mana korang iman betul lah, lambat. Apa dah? Apa dah? Tahulah markah exam lagi tinggi. So maksud dapat mencapai kesan-kesan yang lebih baik lah. Okey, kalau cikgu cikgu terima juga idea ni yang boleh, insyaAllah. Sebab apa? Dia bagai motivasi, galakan. Sebab kalau pelajar yang lemah, dia dah tahu dia lemah. Sebab kadang-kadang kita bila kita lemah, kalau ada ruang untuk kita menambah apa-apa benda pun, so kita kena ambil kesempatan tu, betul? Jangan memang kamu lemah dalam exam, macam mereka cipta ni lah tau. Mereka cipta ni, kalau pelajar yang memang dia lemah, dia akan fokus betul-betul pada kerja khusus. Sebab kerja khusus, markah dia cikgu bagi. Dan kamu boleh dapat paling tinggi lah, 30/30 cikgu tak boleh bagi. Sebab kita tak buat satu benda AutoCAD. Paling kurang 29/30 kamu boleh dapat. So dia tahu dia nak dapat exam SPM 100/100, dia takkan dapat. Betul? Kamu nak dapat 80/100 pun cikgu rasa susah. Okay, so peluang dia ada untuk dapat markah penuh pada kerja khusus, dia akan fokus lebih pada kerja khusus. Sebab tu nasihat cikgu, kalau ada kerja khusus, mereka cipta ada, sains sukan ada, dengan apa? Seni visual lah. Kamu ambil seni seni. Tiga subjek ni memang ada kerja khusus. Fokus lebih pada kerja khusus, dia akan membantu kamu SPM. Kalau kamu tak skor SPM pun, kerja khusus ni akan membantu untuk kamu dapat paling kurang dapat B. Okay, itu contoh. Yang ketiga, call banyak kali. Okay, call banyak kali. Tadi Iman ada dua. Adam Al-Iman. Tadi kalau Iman. Call banyak kali. Sebab buang masa. Yalah. Kena cepat. Satu, cikgu setuju. Habis duit cikgu. Tapi sekarang mana ada pakai. Mana ada line berbayar. Semua dah unlimited call. Cuma bila kita call, lama-lama mak bapak menyampah tak. Asyik-asyik alamak cikgu Halim call. Mesti ada anak aku apa masalah. Tu kadang cikgu. Bukan dia sebagai parent kan. Kalau cikgu pun parent kan. Kalau cikgu dapat call daripada cikgu, dia sedikit sebanyak dia malu juga tau dengan cikgu tau. Sebab tu kadang-kadang nak elakkan parent kamu rasa malu. Kalau parentnya jenis ni lah. Tapi kalau dia tak kisah, cikgu saya tak boleh buat apa dengan anak saya, tu tak boleh kata apalah. Okey. Yang seterusnya, kurangkan masa belajar. Lambat masuk kelas, lewat. Si Haziq. Tak boleh. Sebab kelas lain pun ada juga, mana boleh kan. Dah lewat katakan start pukul 8.50, takkan habis pukul 9. Kalau habis pukul 9.50, next kelas, orang marah dia pula. Okay, dan last sekali, bunuh aja. Cikgu nak bagi sini jawab. Nazril. Bunuh aja. Gila kau. Kan? Kalau kita membunuh, hukuman kita apa? Akta 302. Iaitu gantung sampai mati. Kenapa gantung sampai mati? Kan? Ada yang gantung tak mati tau. Sebab kita ada tau. Kalau napas dia panjang, kamu tengok tak? Pernah kamu tengok orang menyelam 10 minit menyelam dalam sayur dekat air? Ada. Memang ada orang yang paru-paru dia kuat. Dia boleh tahan napas lama tau. Kita macam cikgu memang tak ada lama dah. Lepas tu kalau kamu nak, sekarang ni COVID kan ada dalam Facebook, ada dia test kamu punya paru-paru. Sama ada kamu punya paru-paru strong ke ataupun weak. Dia suruh kamu tahan napas ada tempoh masa tertentu. Okay, dia tengok level mana. Kalau kamu sampai hujung memang kamu kuat lah paru-paru kamu. Ada yang gantung tak mati. Kena 20 minit kamu gantung, dia tak mati. Jenuh lah. Kan? Sebab tu dia kata gantung sampai mati. Kalau kau tak mati, aku tunggu sampai besok pagi. Kau mati ke tak? Tapi kebiasaannya mati. Kan? Normal, orang normal. Dan kan dia ada ilmu kebal. Tak mati, Allahuaklam lah. Tapi biasanya mati. Kan? Berapa lama dia bertahan. Okay, sebab tu dia kata sebut gantung sampai mati. Dia tak sebut gantung 10 minit. Tak mati lepas. Tak ada. Lepas tu kalau kita membunuh, sebab kadang-kadang macam satu kes
Kat mana kan cikgu dengar berita? Dekat ni, dekat Kelantan. Dia jaga reban ayam. Member dia masa nak keluar terpijak kepala member yang tidur. So member yang tidur tu marah. Dia bila marah dia tak boleh kawal. Dia terbunuhkan kawan dia tu. Dia bunuh kawan dia. So mati kawan dia, kena tangkap. Akta 302 lah. Kan? Sedangkan puncanya terpijak kepala je. Tapi sebabkan panas baran, 302 memang. Tapi apa kelebihan orang gantung sampai mati? Apa kelebihan? Dia tahu bila nak mati. Pokoknya lepas tu apa? Dia akan bertaubat. Betul. Maksud dia sebelum dia mati, dia bertaubat. InsyaAllah Allah terima taubat dia. Betul. Tapi kita ni yang mati ni tak tahu sempat taubat ke tak. Kan? Mana kita tahu kita mati tengah buat maksiat. Kita tak tahu kan? Ada setengah orang tengok orang mati tengah sujud. Allah, untungnya ada dia. Kan? Tapi kalau jenis mati, habis masa dah ke? Habis masa 9:10 kan? Okey, tak apa juga sikit lagi. So, ni je 3 yang juga ajar ni. Maksud dia 3 kaedah penjanaan, sumbangsaran, perbincangan, kritikan. So, untuk kelas hari Khamis, cikgu, sebab benda yang kamu belajar dalam Reka Cipta ni, sebab tu bagusnya Reka Cipta ni, setiap yang kamu belajar ni, semua kamu akan buat dalam kerja khusus. Sebab tu bila kamu buat kerja khusus, anda kata kamu tak baca buku pun, masa exam, kamu akan teringatkan yang kamu kerja khusus. Ini contoh kita akan buat. InsyaAllah hari Khamis, cikgu akan bagi satu tajuk. Okay, kita akan lukis, lebih kurang je lah lukis, sebab step untuk buat kerja khusus, inilah dia. Maksudnya kita buat idea satu. Okay, kemudian kita kembangkan idea ni. Kan, daripada sini dia kembang sini. Kemudian kita akan gabungkan idea. Tapi kamu janganlah expect yang kamu kena lukis macam mana dalam buku teks ni. Okay. Dan kamu juga jangan expect lah benda yang kamu buat memang macam kamu beli kat kedai. Tak. Level kamu untuk kerja khusus sebenarnya dia nak mengajar kamu daripada kamu ada masalah, kamu fikir dan kamu buat satu benda untuk menyelesaikan masalah. Dan produk yang kamu buat tu bukanlah yang memang macam kamu beli kat kedai. Tak. Dia sekadar nak mengajar pelajar macam mana nak menyelesaikan masalah yang dia hadapi. Itu je. Lepas tu untuk dapat markah 29/30, cikgu rasa memang tak ada masalah kalau kamu follow apa cikgu sebut. Okay, cikgu saya tak pernah melukis. Tak pernah lukis saja walaupun buruk. Ataupun kalau tak mampu juga, cikgu punya style, siapa pandai lukis, kawan-kawan boleh lukis, bantu dia untuk melukis. Janji markah kerja khusus dapat tinggi supaya SPM kamu akan jadi lebih mudah untuk dapat paling kurang B. Okey. Boleh? So hari Khamis kita jumpa lagi insya-Allah. Hari Khamis kita akan bincang, cikgu akan bagi satu masalah. Kita akan cuba buat lakaran. Okey, dan kemudian kita akan gabungkan idea tersebut dan kita akan kita cuba buat sampai menghasilkan lukisan persembahan. Ini lukisan persembahan lah. Okey, boleh? So, kalau tak ada apa-apa, cikgu ucapkan terima kasih lagi sekali yang konsisten datang kelas cikgu Is daripada 17 hari bulan 3 kali datang dah. Yang lain tu dia ngelak-ngelak lah. So, macam Iman. Okey, sebelum tu cikgu nak habiskan video cikgu dulu. So, sekian terima kasih. Kita jumpa lagi minggu depan, hari Khamis insya-Allah.